Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pelajar. Terima kasih kerana menonton video ini. Okay, kita akan sambung kembali topik pengajian kita. Okay, pada hari ini kita akan lihat pada luas permukaan dan juga kameran ganda 3 di sini. Okay, kita sedikit ketinggalan di sini, namun topik di sini sebenarnya agak ringkas, dan kemudian kita boleh terus kepada kameran ganda 3 dalam sebenarnya dalam koordinat Cartesian lah. Kemudian kita akan sambung pada minggu seterusnya, iaitu kameran ganda 3 dalam koordinat silinder, dan akhir sekali kameran ganda 3 dalam koordinat sfera serta pertukaran pembalik ubah dengan menggunakan Jacobian. Okey, jadi ada lagi 2 minggu, iaitu minggu depan dan minggu seterusnya. Okey, tapi kita di penghujung pengajian lah. Okey, jadinya kita boleh lihat topik kita hari ini, iaitu kameran ganda 2, iaitu topik terakhir dalam kameran ganda 2, yang mana kita ingin mencari luas permukaan, dan kita akan sentuh sedikit tentang perwakilan berparameter lah bagi permukaan, bagi suatu permukaan. Okey, katakan kita ada suatu permukaan yang kita namakannya sebagai bagi sigma. Okey, yang mana permukaan tersebut suatunya permukaan sfera ataupun hemisfera ataupun apa-apa sahaja yang mana kita boleh hasilkannya dengan suatu fungsi. Bagi contoh, z sama dengan fx, yang mana z sama dengan fx ni ditakrifkan terhadap rantau R pada satah XY. Atau mungkin juga sigma ni sebenarnya lebih besar daripada rantau R. Terpulang, selagi mana kita ada suatu fungsi, kita boleh lukis permukaan tersebut menggunakan fungsi yang diberi pada sebarang nilai domain yang mana fungsi tersebut ditakrifkan. Okey. Jadi kita andaikan bahawa fungsi f dekat sini adalah mempunyai terbitan pertama yang selanjar. Kenapa kita perlukan terbitan pertama? Sebab nanti kita akan lihat formula ataupun cara untuk mendapatkan luas permukaan ini nanti memerlukan terbitan kepada f, kan? Jadinya kalau tak ada terbitan yang tak wujud, bagaimana kita nak mencarinya? Okey, jadinya terbitan pertama kita andaikan selanjar pada titik-titik yang berada di dalam R. Maksudnya untuk dalam R ini, untuk R, iaitu kita punya rantau kita F yang berada di atas, yang mentakrifkan kita punya permukaan mestilah mempunyai terbitan yang selanjar dalam R. Maksudnya bila kita boleh project ke atas, dan diharapkan bahawa titik-titik yang di atas permukaan ni kesemuanya mempunyai terbitan pertama yang selanjar. Okey, ataupun continuous lah selanjar tu. Okey, jadinya untuk kita menerbitkan formula ini untuk mencari luas permukaan tersebut, okey, maka kita kena seperti biasa kita pecahkan rantau kita kepada segi empat yang kecil. Kita namakannya sebagai rantau RK. Okey, sebabnya K adalah sebab dia yang ke K, kan? Jadinya di sini kita ada delta X K, delta Y K. Okey, ataupun kalaulah semua ini mempunyai sama saiz, mungkin kita namakannya delta X sahaja, dan di sini delta Y sahaja. Okey, tak perlukan K. Kemudian anda boleh lihat pada kita punya kita punya rantau di sini. Sebelum ni kita telah cuba mencari, kalau diberi satu rantau dan diberi satu persamaan pada permukaan yang ditakrifkan pada rantau tersebut, maka kita boleh mencari luas rantau itu sendiri yang kita namakannya sebagai L. Kan? Ingat lagi formula. Ataupun kalau kita nak cari luas, okey, ataupun kita boleh tulis di sini sekejap ya, itu 1 D E, kan?
Ataupun kalau kita nak cari luas, kita boleh cari isi padu kepada pepejal yang terbentuk apabila permukaan tersebut kita membatasi pepejal tersebut, dan juga batas yang bawah ni, batas ataupun kita punya rantau ni membatasi dari bawah. Okey, jadi kita boleh dapat suatu pepejal yang mana kita boleh cari isi padu dia. Okey, dan formula yang umumnya kita tulis begini. Kita boleh guna Z ataupun F dan DA. Jadi untuk topik kali ini kita nak mencari luas kepada permukaan di sini. Kita namakannya sebagai S. Okey, walaupun kalau kita tengok daripada atas, kalau kita pandang daripada atas, kita nampak luas S seperti sama dengan luas L, okey, luas R maksudnya di sini. Okey, tapi ia berbeza sebabnya S adalah melengkung. Kan? Secara umumnya lah melengkung. Dia adalah permukaan, maka dia boleh jadi melengkung. Tetapi L adalah suatu rata. Kan? Satu satah. Okey, jadinya tak sama. Mungkin sama kalau S ni tidak melengkung, tapi kalau melengkung totally tak sama. Okey. Jadinya anda boleh baca bagaimana bagaimana kita terbitkan formula, okey, untuk mencari luas permukaan tersebut. Namun kalau kita terus pergi ke bawah di sini, kita dapati bahawa luas permukaan bagi permukaan sigma ini, okey, kita tandakan luas permukaan sebagai S, boleh dianggarkan dengan hasil tambah Riemann, okey, untuk daripada 1 sampai n ni adalah kotak kita ataupun petak segi empat tadi. Okey, kemudian kita ada punca kuasa 2, ni adalah fx kuasa 2. Okey, fx sudah pastilah adalah terbitan separa f terhadap x, dan di sini ada fy, sudah pastilah fy adalah terbitan separa f terhadap y. Kemudian kita ada delta ak, kalaulah saiz delta x dan delta y adalah seragam, maka kita boleh tulis sebagai delta A sahaja. Okey, iaitu delta X sama dengan delta Y. Okey, oh ada tulis di sini. Okey. Jadinya jika bilangan segi empat kita, okey, menjadi banyak, okey, jadinya saiz segi empat kita menjadi sangat kecil, menghampiri kosong, maka kita boleh tulis semula hasil tambah ni sebagai kamiran ganda 2, punca kuasa di sini kita ada fx kuasa 2, fy kuasa 2 tambah 1 dan dA di sini. Okey. Jadi dA ni seperti yang kita dah lihat sebelum ni, bergantung kepada koordinat yang kita nak gunakan. Contohnya kalau kita nak gunakan koordinat Cartesian, dA akan jadi dx dy. Okey, ataupun kalau kita nak gunakan koordinat kutub, kita dapat dA adalah r dr dθ. Kita boleh tukar tertib kamiran ini, dy dx pun boleh, ataupun sini dθ dr terpulang. Namun kena ingat bahawa kita kena tukar batas di sini. Okey, itu saja untuk pengenalan. Okey, kita akan lihat contoh selepas ini dalam video seterusnya.